Tajuk khutbah hari ini ialah takdir penciptaan ada sebabnya, dan kita akan memiliki waktu yang diberkati melalui firman Tuhan. Dulu, ada dua adik-beradik yang dilahirkan dan dibesarkan di kota, tidak pernah hidup di desa, bahkan tidak tahu bagaimana beras dihasilkan. Mereka merancang suatu hari, kita dilahirkan dan dibesarkan di kota, jadi tidak tahu banyak tentang desa. Apa kata kita melancong ke desa? Mereka tidak tahu apa sebenarnya tempat desa, juga tidak tahu jenis penduduk yang tinggal di sana, dan apa yang mereka lakukan. Oleh itu, mereka terus bertolak ke desa untuk mengalami kehidupan penduduk di sana. Tidak lama selepas sampai di sana, mereka menyaksikan penduduk desa melakukan aktiviti yang mereka langsung tidak kenal. Mereka melihat beberapa orang sedang menggali tanah dengan cangkul dan membajak tanah di ladang yang luas. Memandangkan itu sesuatu yang tidak pernah dilihat di kota, mereka terkagum dan terus memerhatikan peladang-peladang. Kenapa mereka terbalikkan tanah itu? Dua adik-beradik itu tidak tahu sebabnya. Tidak lama kemudian, mereka melihat peladang-peladang menaburkan benih atas tanah yang dicangkul. Kenapa mereka membuang benih itu di sana? Disebabkan mereka berterusan melihat perkara yang aneh yang tidak pernah mereka alami sebelum ini. Abang pulang ke kota dan berkata, "Saya tidak boleh tinggal satu hari lagi di tempat aneh ini." Adik pula tinggal di desa, berfikir kepada dirinya, "Walaupun aneh, saya sudah berada di sini. Saya mesti melihat sehingga akhir." Selepas masa berlalu, ladang luas yang dibajak oleh peladang-peladang dan tanah yang diterbalikkan mula bertunas daun hijau segar. Seluruh ladang dipenuhi dengan daun hijau segar. Adik amat terkagum melihat pemandangan ini. Berfikir, ini benar-benar kejadian yang misteri. Mungkinkah ini berlaku? Dia menghantar sepucuk surat kepada abangnya yang telah pulang ke kota. Ditulisnya, "Saya menyaksikan sesuatu yang sangat menakjubkan. Ladang gersang yang kita lihat di desa sekarang diliputi dengan rumput segar. Datang dan lihat. Ini sangat menakjubkan." Jadi, abangnya yang telah pulang ke kota kembali ke desa. Dia berfikir, bagaimanakah tanah yang gersang dapat diubah menjadi tempat yang kelihatan bagaikan ditutupi penuh dengan permaidani hijau? Dia juga sangat terkejut. Dua adik-beradik itu meluangkan sedikit masa lagi di sana. Kemudian, tiba-tiba, ladang hijau mula berubah menjadi emas. Sekali lagi, mereka berasa terkagum oleh apa yang berlaku di hadapan mata mereka. Mereka melihat sambil berfikir, hebatnya, bagaimanakah tumbuhan hijau boleh menjadi emas? Tiada sesiapa yang mewarnakannya. Ini benar-benar menakjubkan. Tetapi tidak lama kemudian, peladang-peladang itu datang dengan sabit dan memotong semua tumbuhan itu. Walaupun kelihatan mereka sedang memusnahkannya, di mata dua adik-beradik itu, sebenarnya mereka sedang menuai. Dua adik-beradik itu terkejut sekali lagi melihat mereka memusnahkan tumbuhan cantik yang mereka tanam tanpa ragu-ragu dan tidak membiarkannya terus membesar. Sangat susah untuk membesarkannya. Bagaimanakah boleh memusnahkannya begitu sahaja? Kemudian abang itu berkata, "Saya tidak faham pertanian di desa ini. Saya tidak mahu tinggal di sini bersama orang yang begitu aneh dan pulang ke kota." Tetapi adik itu berfikir secara mendalam tentang hal ini dan memutuskan, ini perjalanan yang telah saya mulakan. Lebih baik melihat sehingga akhir. Peladang-peladang itu terus membanting gandum, dan adik itu mula membantu mereka dengan memasukkan gandum ke dalam karung. Semasa memasukkan gandum yang dituai ke dalam gudang, adik itu mula mengagumi usaha peladang yang menabur benih dan menuai gandum itu. Dia dapat menghargai usaha-usaha peladang yang dia dan abangnya tidak pernah faham sebelum ini. Dia dapat memahami sebab mereka menggali tanah
menabur benih gandum atas tanah, dan menuai gandum itu. Dalam realiti, peladang-peladang itu bukan memusnahkan gandum dengan sabit. Sebaliknya, mereka sedang menuai gandum itu. Memandangkan dua adik-beradik itu tidak pernah menjalani kehidupan bertani, kelihatan seperti peladang-peladang sedang memusnahkan tanaman itu. Mereka dapat belajar bahawa peladang-peladang itu mengulangi kehidupan itu tahun demi tahun. Mereka dapat memahami proses menuai tanaman yang dilakukan oleh peladang-peladang sepanjang hidup mereka. Begitu juga tentang pekerjaan Tuhan, banyak orang tidak menyadari betapa mendalam pekerjaannya kerana tidak pernah melihatnya. Namun, segala sesuatu yang dilakukan Tuhan mesti ada sebabnya. Ada sebab bagi peladang-peladang itu menggali tanah dan menaburkan benih. Dengan hanya melihat pekerjaan Tuhan, tanpa memahaminya, kita akan berfikir, mengapakah ini berlaku sekiranya Tuhan wujud? Jika kita cuba memahami Tuhan, berdasarkan perspektif atau standard sendiri, akan ada banyak situasi yang kita tidak dapat faham. Antaranya, kisah terkenal tentang Tuhan memimpin umat Israel ke Laut Merah pada masa keluaran. Walaupun ada tanah luas di sekeliling umat Israel, Tuhan memimpin mereka ke Laut Merah dan membuatkan situasi yang terdesak. Mengapakah Tuhan berbuat demikian? Ada banyak laluan baik yang mereka boleh ambil dalam perjalanan ke Kanaan. Namun, Tuhan memilih untuk memimpin mereka melalui padang gurun. Ada banyak saat berbeza yang tidak dapat dierti oleh umat Israel. Namun, apa yang dapat kita sedari selepas melihat hasil akhir perjalanan mereka, lambat laun akan tiba masa apabila adik itu menyedari sebab di sebalik segala yang dilakukan oleh para peladang itu. Begitu juga, semestinya akan tiba hari apabila kita akan memahami sebab segala yang telah dilakukan oleh Tuhan sepanjang setiap saat kehidupan kita, walaupun kita tidak faham sekarang. Jadi, kita patut memegang iman sampai bila supaya diselamatkan sehingga akhir. Sama seperti abang itu, dalam perjalanan, ada orang yang berfikir, ini sangat aneh dan berputus asa separuh jalan. Inilah orang yang tidak akan memahami takdir Tuhan. Namun, adik itu dapat memahami sebab segala yang dilakukan oleh peladang-peladang kerana dia tinggal hingga ke akhir. Apa yang ada dalam segala yang dilakukan oleh Tuhan, semua pekerjaan Tuhan ada sebabnya. Tuhan ialah peladang dan kita ialah ranting pokok anggur. Bukankah Alkitab menggambarkan hubungan antara Tuhan dengan kita seperti ini? Disebabkan COVID-19, semua orang di seluruh dunia menghadapi pelbagai jenis halangan. Jadi kita tidak dapat bertemu dengan orang yang kita ingin jumpa atau pergi ke tempat yang kita ingin pergi dengan bebas. Namun, takdir Tuhan ini sebagai peladang rohani mesti ada sebabnya. Bukankah ini sebab Tuhan berkata, mereka yang ikut hingga ke akhir, yang tinggal di Yerusalem hingga ke akhir, akan disebut kudus? Terdapat pelbagai kes yang menjejas manusia pada masa ini. Sesetengah orang mungkin mengalami masalah kewangan dan yang lain mengalami banyak kerugian kerana kurang maklumat tentang apa yang sedang berlaku. Juga ada yang jatuh dalam kesusahan kerana kurang beriman. Dan juga ada yang dimurnikan melalui perjuangan yang disebabkan oleh orang di sekeliling mereka. Semasa menjalani kehidupan iman, kita tidak dapat elakkan penganiayaan oleh orang di sekeliling kita atau situasi yang tidak diingini. Namun, seperti tajuk hari ini, takdir Tuhan ada sebabnya. Tuhan kita tidak mengurus bumi ini tanpa sebab. Tuhan tidak akan membawa kita ke jalan yang salah. Melalui masa ini, kita semua mesti yakin bahawa Tuhan akan sentiasa membimbing kita ke akhir yang makmur. Jadi melalui perumpamaan lalang dan gandum, Tuhan menjelaskan bahawa lalang akan diikat berbekas-bekas dan gandum akan dikumpulkan. Kemana akan Tuhan membawa gandum itu? Ke dalam lumbungnya. Melalui perumpamaan lalang dan gandum, kita dapat memahami cara Tuhan membimbing kita. Ini bermakna, kita dapat menyadari bahawa Tuhan sangat ingin membimbing kita ke kerajaan syurga. Melalui proses ini, kita akan menghadapi pelbagai jenis situasi.
apabila mengalami pengalaman yang kita tidak faham atau ingini. Namun, semua takdir Tuhan ada sebabnya. Kita mesti percaya ini. Mengapakah kehidupanku begitu susah? Mengapakah hanya aku yang menghadapi banyak kesusahan? Walaupun beribu-ribu perkara berterusan terjadi, semua itu ada sebabnya. Setiap tindakan yang dilakukan oleh peladang ada sebab tertentu. Tuhan berkata melalui perumpamaan lalang dan gandum, bahawa Dia akan membawa kita ke dalam lumbung syurgawi. Melalui perumpamaan ini, bukankah kita dapat melihat kehendak Tuhan yang ingin membimbing kita ke kerajaan syurga? Jadi, untuk pergi ke syurga, apa yang harus kita miliki? Menurut buku Wahyu bab 21 ayat 4, kita tidak dapat pergi ke syurga dengan kemautan. Memandangkan maut tidak wujud di syurga, kita mesti menerima kehidupan kekal sebelum pulang ke syurga. Atas sebab ini, Tuhan memilih banyak nenek moyang iman untuk memberi kita, anak-anaknya, kurnia kehidupan kekal. Nenek moyang iman kadangkala jatuh dalam penyembahan berhala, kadangkala dimusnahkan kerana perlakuan jahat mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan. Namun kemudian, keturunan mereka dilahirkan dan diberkati kerana betul-betul beriman kepada Tuhan. Bukankah urutan ini berulang-ulang selama 6,000 tahun? Pada zaman Roh Kudus terakhir ini, zaman yang kita hidup sekarang, bukankah Tuhan mengurniakan kepada kita Ibu Syurgawi yang sedang membimbing kita, anak-anaknya ke jalan kehidupan kekal? Tuhan mengajar kita bahawa kita tidak dapat menerima kehidupan kekal tanpa Ibu. Ajaran berharga ini dapat dinyatakan pada zaman Abraham atau zaman Musa. Semua itu boleh didedahkan secara terbuka pada kedatangannya yang pertama. Namun, menurut sejarah ramalan Alkitab selama 6,000 tahun, bilakah Dia patut muncul? Memandangkan Dia mesti muncul pada penghujung 6,000 tahun, bukankah Dia datang pada zaman yang anda dan saya hidup sekarang? Segala sesuatu yang berlaku ada sebabnya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, mereka yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem hingga ke akhir akan disebut kudus. Apabila kita berdiri teguh hingga ke akhir, kita dapat memahami pentadbiran Tuhan ada sebabnya. 2000 tahun dahulu, apabila Yesus hampir membasuh kaki Petrus, Dia menolak pada mulanya. Namun kemudian, Dia berkata, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Pada ketika itu, jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Perkara yang sama berlaku bagi kita. Banyak perkara yang kita tidak dapat faham dalam pelbagai jalan yang dibimbing oleh Tuhan. Ada yang bertanya kepada diri sendiri, jika Tuhan benar-benar wujud, bukankah Tuhan patut melakukannya dengan cara ini atau cara itu? Dengan fikiran seperti ini, kita akan salah faham Tuhan. Namun, Tuhan ingin membimbing kita ke mana pada akhirnya, kehendak dan tujuan Tuhan adalah untuk membimbing kita ke lumbung syurgawi yang abadi. Bukankah ini sebab Tuhan membenarkan kita, anak-anaknya mengenali Ibu Syurgawi dan menghantar Ibu pada zaman ini? Mari kita belajar ini. Buku Wahyu bab 4. Bab 4 ayat 10 tertulis, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu, sambil berkata, ya Tuhan dan Tuhan kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Setiap kali saya membaca firman ini, saya sangat terkagum. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan, maka takdir penciptaan Tuhan selalu ada sebabnya. Tuhan melaksanakan pentadbirannya dengan tujuan. Dia menciptakan situasi sekeliling kita untuk sebab yang tertentu dan menjadikan situasi yang paling sesuai untuk kita pergi ke syurga. Saya pernah memberitahu anda hal ini. Ada orang yang menangkap ikan herring di lautan utara dan membawanya ke daratan. Nampaknya mengambil masa yang lama. Namun, sekiranya mereka hanya membawa ikan herring, kebanyakannya akan mati dalam perjalanan. Daripada apa yang saya faham, apabila ikan dijual di pasar, ikan yang telah mati kurang bernilai daripada ikan hidup.
Selepas banyak pertimbangan, nelayan-nelayan itu berputus untuk menghantar ikan herring itu bersama dengan musuh semula jadinya. Ikan-ikan seperti ikan siput dan belanak ialah musuh semula jadi ikan herring. Apabila ikan belanak diletakkan bersama ikan herring, 99% tidak mati. Sebaliknya, jika mengangkut ikan herring tanpa musuh semula jadinya, kebanyakannya mati sebelum sampai ke daratan. Tuhan juga memberi anak-anaknya berbagai kesusahan dan kesukaran demi membimbing mereka ke dalam lumbung syurgawi. Jadi, apakah kehendak Tuhan untuk memberi kita kesusahan dan kesukaran? Kita mesti sentiasa ingat mesej yang diberikan Tuhan kepada kita melalui kesusahan dan kesukaran. Dia memberitahu kita, dengan mengatasi semua kesukaran ini, kamu akan mencapai kerajaan syurga. Jika Tuhan hanya menjadikan ikan seperti herring, sangat susah bagi kita untuk menjamu makanan laut segar. Syukur kepada musuh semula jadinya, mereka telah mencipta persekitaran yang dapat diangkut hidup-hidup. Melihat ini dalam takdir Tuhan, kita dapat didorong supaya tidak berputus asa atau melepaskan harapan kerana berbagai kesusahan di sekitar kita. Tuhan berkata, kamu mesti menjaga imanmu, tetap hidup hingga ke akhir, dan pulang ke kerajaan syurga. Saya berfikir ini cara yang betul untuk memahami kehendak Tuhan. Ada tertulis bahawa segala sesuatu ada dan diciptakan oleh kerana kehendak Tuhan. Jadi hari ini, mari kita memahami kehendak Tuhan, memberi kita Ibu Syurgawi dengan khutbah yang bertajuk, Takdir Penciptaan Ada Sebabnya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam buku Kejadian bab 1 ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan menciptakan manusia menurut gambaran dunia rohani. Tuhan berkata bahawa Dia menciptakan manusia menurut gambarannya. Kedua-dua gambaran lelaki dan perempuan berasal daripada gambaran Tuhan. Melalui ini, kita dapat memahami bahawa dalam gambaran Tuhan ada kedua-dua gambaran lelaki dan perempuan, bukan? Sehingga hari ini, semua manusia merujuk gambaran lelaki Tuhan sebagai Tuhan Bapa. Sekiranya kita memanggil gambaran lelaki Tuhan sebagai Bapa, secara semula jadi, bagaimanakah kita patut memanggil gambaran perempuan Tuhan? Sudah tentu, Tuhan Ibu, bukan? Namun, jika melihat dengan teliti peranan bapa dan ibu di bumi, mustahil bagi bapa untuk melahirkan anak. Hanya oleh siapa kerja ini dapat dilakukan, melahirkan anak bermaksud memberikan kehidupan. Ini takdir Tuhan bahawa kebolehan memberikan kehidupan hanya dapat dilakukan oleh ibu. Agar kita dapat memahami tentang sifat prinsip syurga, Tuhan menciptakan keluarga fizikal yang terdiri daripada bapa, ibu, dan anak-anak. Apabila Yesus datang ke bumi, Dia memberitahu dengan jelas sebelum naik ke syurga bahawa Tuhan ialah Bapa kita dan kita ialah anak-anak lelaki dan perempuan bapa dan ibu. Melalui semua ini, kita dapat memahami dengan jelas bahawa sesiapa yang hidup pada zaman ini, walaupun ada iman hebat, kasih berkelimpahan, dan bahkan mentaati semua perintah dan hukum Tuhan dengan sempurna, usaha kita sia-sia jika tiada ibu yang mengurniai kita janji kehidupan kekal. Kalian semua, bahagian manakah dalam novel ialah klimaksnya, seluruh plot didedahkan pada penghujung novel. Kesimpulan utama yang paling penting selalu ada di akhir. Dengan cara yang sama, apabila kita berdiri teguh hingga ke akhir, kita dapat memahami segala yang berlaku ada sebabnya. Kita akan menyimpulkan bahawa segala sesuatu dilaksanakan oleh Tuhan dan ada tujuan yang ditetapkan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam buku Wahyu bab 21.
Mari kita baca bab 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, isteri anak domba. Di sini, anak domba bermaksud Kristus. Betul, aku akan menunjukkan kepadamu isteri anak domba. Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari surga, dari Tuhan. Selepas berkata, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, isteri anak domba, malaikat itu menunjukkan Yohanes kota yang kudus itu, Yerusalem. Apakah Yerusalem itu yang dilihat oleh Yohanes di dalam Alkitab? Mari kita buka buku Galatia bab 4, ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan siapakah dia? Ialah ibu kita. Amin. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah ibu kita. Tuhan menunjukkan pengantin perempuan, isteri anak domba. Pengantin perempuan anak domba yang ditunjukkan Tuhan kepada Yohanes ialah Yerusalem. Walau bagaimanapun, Alkitab tidak memberikan jawapan mengenai siapa Yerusalem di sana. Namun melalui ayat pasangan di dalam buku Galatia bab 4, kita dapat menghubungkan bahwa Yerusalem surgawi bermaksud ibu kita. Dalam erti kata lain, sama seperti kehidupan fisikal diberikan oleh ibu fisikal, kehidupan rohani yang kekal tidak dapat diberikan tanpa ibu rohani. Sangat penting bagi semua anak Sion untuk menyadari kebenaran ini. Dapatkah Anda dan saya pergi ke syurga tanpa diberikan kehidupan kekal? Mengapakah tidak dapat pergi ke sana? Syurga ialah dunia yang tiada maut. Tiada sesiapa yang dapat pergi ke dunia yang tiada maut tanpa menerima kehidupan kekal. Kita mesti memahami sebab Tuhan Ibu muncul pada akhir zaman dan mengapa Dia datang bersama Bapa dan memanggil anak-anaknya datang ke Sion. Pada zaman ini, tiada gereja di seluruh dunia yang percaya kepada Tuhan Bapa dan juga Tuhan Ibu. Oleh itu, kita mesti berlari di jalan iman seperti para rasul dan nabi pada zaman kedatangan Yesus yang pertama. Mereka mengabdikan diri mereka untuk menyaksikan Yesus. Kita juga mesti menyaksikan iman kita kepada Tuhan Ibu di Samaria dan sampai ke hujung bumi. Mari kita lihat buku Ibrani, bab 11 ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu, apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentera asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa, dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Iman mereka kepada Bapa benar-benar menakjubkan. Ayat 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Walaupun iman mereka benar-benar menakjubkan, adakah mereka berpeluang untuk menerima Tuhan Ibu? Mereka hanya dapat berjumpa dengan Ibu Syurgawi melalui wahyu, penglihatan, dan perumpamaan. Namun, Anda dan saya hidup pada zaman yang dapat bertemu dengan Tuhan yang telah datang dalam tubuh manusia, Bapa Syurgawi dan juga Ibu Syurgawi. Ada tertulis, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan.
Adakah kita lebih baik daripada para rasul yang mengatasi dan menahan kesusahan dan penganiayaan besar? Satu-satunya perbezaan adalah fakta bahawa kita telah bertemu dengan ibu dan beriman kepada ibu. Inilah satu-satunya perkara yang membezakan kita. Oleh itu, Tuhan memanggil mereka yang percaya kepada Tuhan Ibu, anak-anak janji. Bukankah janji ini kehidupan kekal? Kehidupan yang benar hanya dapat diberikan jika ada ibu. Tanpa kewujudan ibu di bumi ini, dunia ini tidak akan ada kewujudan kehidupan. Kita benar-benar memerlukan ibu syurgawi. Mari kita lihat buku Galatia, bab 4 ayat 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usialah hamba perempuan itu, beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Melalui perumpamaan mengenai Ismail, anak hamba perempuan, dan Ishak, anak perempuan merdeka, Tuhan memberitahu kita bahawa kita ialah anak-anak janji seperti Ishak. Ishak tidak layak menerima hak anak sulung. Ini kerana anak sulung Abraham ialah Ismail. Walau bagaimanapun, Tuhan memberitahu kita bahawa Ismail tidak dapat menjadi anak sulung dengan hanya dilahirkan oleh tubuh Abraham sendiri. Sebaliknya, yang dilahirkan oleh Sarah dapat menerima hak sebagai anak sulung Abraham. Kalian semua, melalui siapakah anak-anak Abraham harus dilahirkan untuk menjadi anak janji? Semestinya, kita mesti beriman mutlak kepada Bapa. Tetapi kepada siapa lagi? Kita mesti menjadi anak Sarah yang melambangkan ibu syurgawi. Satu-satunya syarat adalah untuk menjadi anak ibu syurgawi. Ishak tidak dipilih sebagai anak sulung kerana dia cerdik atau kerana ciri-ciri lain yang cemerlang. Bukankah satu-satunya sebab dia menjadi anak sulung dan pewaris keluarga Abraham yang melayakkan dia untuk mewarisi harta bapanya adalah kerana dia dilahirkan oleh ibunya Sarah? Hari ini, mari kita, semua anak Sion, di seluruh Korea dan seluruh dunia, mengambil peluang ini untuk meneguhkan iman kita kepada Bapa dan Ibu syurgawi. Apabila menciptakan segala sesuatu di dunia ini, Tuhan menciptakannya dengan tujuan. Semua takdir Tuhan ada sebabnya. Sama seperti dua adik-beradik dalam cerita itu, seluruh dunia tidak memahami apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan. Banyak orang menganggap remeh takdir Tuhan dan menganggapnya sebagai sesuatu semula jadi. Namun, apabila kita melihat dengan teliti, segala yang berlaku di sekeliling kita ada tujuan tertentu dan semua itu ada sebabnya. Mari kita mengukir fakta ini dalam hati kita sekali lagi. Tahun ini juga, marilah menyaksikan Ibu Syurgawi ke seluruh dunia dan bermegah tentang dia sepuas hati. Janganlah kita berlari daripada kesusahan atau kesukaran yang mungkin menimpa kita. Sebaliknya, kita mesti menjadi anak-anak syurgawi yang dapat menerima lebih banyak berkat daripada Tuhan dengan mengatasi semua kesukaran. Berharap anda menerima rahmat yang berkelimpahan, saya ingin tamatkan khutbah ini. Sekian, terima kasih.